Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Shadaqallahul azim. Makasih kepada semua ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW meletakkan jenazah anak dia Ummu Kalthum radhiyallahu anha di dalam kubur, Rasulullah membacakan ayat yang saya bacakan tadi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Toha ayat yang ke-55. Yang bermaksud, daripada bumilah kami menciptakan kamu dan ke dalamnya lah kami akan menggembalikan kamu dan daripadanya pula lah kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi. Tuan-tuan yang saya muliakan, dalam ajaran kita umat Islam di Malaysia, sejak daripada dahulu lagi, bila sampai mengendalikan jenazah, sama ada daripada rumah sehinggalah kepada tanah perkuburan, ada bacaan-bacaan dan ada amalan-amalan yang tertentu yang kita lakukan. Maka ulama-ulama dahulu menyusun apa yang diperbuat, apa yang ada dalilnya, maka digabungkan, diletakkan, dibaca, diamalkan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jangan kita mengatakan bahawa bila masukkan mayat dalam kubur, masuk gitu-gitu aja. Masuk mayat, tanam, kambus, balik. Bukan. Sebab banyak lagi hadis yang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, tentang apa yang diperbuat bila mayat berlakunya kematian. Saya nak ambil bahagian yang hujung-hujung saja. Benda yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membaca bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi membaca bismillahi dengan nama Allah. Wa fi sabilillah, dan pada berdasarkan ajaran Islam, wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, millah jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, ini contoh-contoh bacaan bila Nabi menguruskan jenazah. Tadi saya sebutkan daripada surah Toha ayat 55. Kemudian Nabi baca pula bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang seterusnya disebutkan kepada kita sunat menaungi kubur dengan kain lebar semasa menanam mayat. Sama ada mayat laki atau perempuan, dan sunat muakkad jika mayat perempuan ataupun khunsa. Maknanya ketika nak ditanamkan mayat itu dilapik. Kita hari ini bila tanam mayat semua pakai tengok. Hak nak tengok tu pun nak jenguk kepala. Rasa-rasa nak masuk sekeliling kubur tu. Rasulullah dulu dia tutup dengan kain lebar. Hanya orang yang turun dalam dia saja nampak. Macam kita sekarang ni semua pakai jenguk. Hak belakang pakai jenguk, semua pakai jenguk. Sunat hukum dia tutup. Kalau perempuan sunat muakkad. Kalau tak tutup ustaz, tak apalah, dia tutup aurat lah dengan kain kapan, tak jadi masalah. Di sini dia sebut dua. Satu laki-laki, satu perempuan, satu lagi khunsa. Baik. Macam mana cerita ni? Allah Ta'ala menjadikan manusia ni berpasang-pasangan. Bila sebut berpasang-pasangan, maknanya laki dan perempuan. Dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha.
Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dijadikan kamu, pasangan kamu daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dengan dia. Dalam surah itu, dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut, dijadikan kita ini berpasang-pasangan daripada jenis kamu sendiri. Jadi ada orang faham, daripada jenis kamu sendiri itu, lelaki, maka pasangan dia, jenis dia sendiri ialah lelaki. Dijadikan isteri kamu, pasangan kamu daripada jenis kamu. Tengok dia kata, Ustaz, dalam Islam dia membenarkan laki kahwin dengan laki. Itu ayat tu. Orang hak bodoh macam dia, hangguk. Lah betul juga no. Nama pun pasangan. Pasangan ni berlainan. Pasangan tu dua yang berlainan. Nama pun pasang. Sepasang pengantin. Satu. Dua. Dijadikan isteri kamu, suami kamu, pasangan kamu daripada jenis kamu. Allah sebut tu. Jenis kamu tu jenis kita. Apa jenis kita? Jenis kita namanya manusia. Kita manusia. Jenis manusia. Ya, hak tadi saya masuk kat belakang pintu imam, pintu pejabat. Kucing masuk sekali. Tu jenis haiwan. Tu nama dia jenis haiwan. Ni yang duk kiri kanan kita ni, duk catat apa hak kita buat, itu jenis malaikat. Ni yang duk dekat mata kita ni, duk pergi mengantuk. Tu jenis setan. Okey. Ustaz nu hak duduk dalam hutan tu. Tu jenis jin. Kata Allah, dijadikan pasangan kamu daripada jenis kamu. Maknanya manusia, pasangannya ialah manusia. Dia tak boleh kahwin dengan jin, dia tak boleh kahwin dengan kucing, dia tak boleh kahwin dengan malaikat. Kita ni kahwin dengan siapa? Manusia. Manusia tu terbahagi pada berapa? Dua. Laki satu, perempuan satu. Tutup buku. Jadi jangan pula kata LGBT tu boleh, laki kahwin laki boleh, perempuan kahwin perempuan boleh. Tutup buku, tak boleh. Nak kahwin laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, itu baru dikira pasangan. Baik. Kemudian disebut yang ketiga, khunsa. Kita ni Allah jadikan Adam dan Hawa, dua ya. Allah tak jadi tiga. Allah tak jadikan tiga. Tiga tak? Nama dia khunsa. Dah, Allah jadikan dua. Adam dan Hawa. Dia tak ada nombor tiga. Habis itu khunsa, itu lagu mana? Khunsa adalah tanda-tanda kejadian yang Allah ciptakan. Tuan-tuan tengok jari kita ada 5 sebelah. Ada tak tuan-tuan jumpa orang yang jari dia 6? Ada? Ada? Ada tak tuan-tuan jumpa orang yang langsung tak ada jari? Tangan pun tak ada. Lahir-lahir tak ada tangan. Lahir-lahir tak ada kaki. Macam bola bowling duduk berjalan tu. Ada tak tuan-tuan jumpa manusia yang kepala dia bercantum? Kepala dia bercantum dengan kepala kembar dia. Kembar Siam. Duk berjalan dua-dua orang. Masuk tandas berdua, makan berdua. Kepala bercantum. Badan bercantum. Ada tak? Ada. Ada tak tuan-tuan jumpa orang yang mata dia tak ada langsung? Ada. Macam-macam jenis bentuk kejadian manusia. Ada yang jari dia sampai 20. Banyaknya jari. Ya Allah, jari banyak. Maka tak perlu heran kalau ada manusia yang kemaluan dia ada 2. Nak heran apa? Macam mana kepala kita boleh bercantum, badan kita boleh bercantum, kaki kita jadi 4, tangan kita jadi 3. Maka tak perlu heran ada manusia yang Allah jadikan dia 2 kemaluan. Nama dia apa? Khunsa. Itu nama dia. Jadi tak ada lah dia tu satu benda yang dikatakan kejadian manusia ni ada 3. Satu manusia jantan, satu manusia perempuan, satu lagi manusia khunsa. Tak boleh cakap macam tu. Satu manusia normal, satu manusia kembar Siam. Jarang dengar kembar Siam, kebanyakannya normal. Jarang jumpa khunsa, kebanyakannya normal. Jarang-jarang. Walaupun jarang-jarang, tetap ada hukum dia.
Jadi khunsa terbahagi pada dua. Satu namanya muskil, satu lagi ghair muskil. Ada yang kata khunsa muskil, satu lagi khunsa wadih. Ada dua jenis khunsa. Baik. Khunsa yang pertama, ada dua kemaluan. Ada dua kelamin. Laki pun ada, perempuan pun ada. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Laki pun ada, perempuan pun dia ada. Loh, mana satu nak pakai Ustaz? Mana satu nak pakai? Maka syarak meletakkan mana satu yang dia kencing. Bila dia kencing, dia pakai hak perempuan ke? Keluar kot jantan punya. Dia keluar kot lelaki Ustaz. Kalau gitu dia lelaki. Nombor satu, tengok dia kencing tu cara lelaki ke cara perempuan. Kalau dia kencing cara perempuan, dia perempuan. Maka dia boleh buang hak lelaki punya, kekal hak perempuan. Okey, kalau dia kencing tu hak lelaki, hak perempuan tu dia boleh katuk buang. Sebab siapa? Dia adalah lelaki sebab dia kencing mengikut lelaki. Itu tak ada masalah apa, confirm. Kita kata anak, kita tengok abang, anak kita ni ada dua. Hak jantan pun ada, hak perempuan pun ada. Apa cara dia? Tunggu dia kencing. Tunggu dia haid. Tunggu dia akal baligh. Kalau nak tahu yang dia tu laki ke, perempuan ke, senang aja. Tengok dia kencing kot mana, dia buat buang air kecil tu ikut lelaki atau ikut saluran perempuan. Jadi kalau dia saluran perempuan, dia jadi perempuan, dia pakai telekung sembahyang. Tu je. Yang jadi masalahnya ialah lelaki pun tak ada, perempuan pun tak ada. Sudah. Jenis hak kelamin yang tak ada lelaki, yang tak ada perempuan. Dia cuma ada saluran kencing saja. Nak kata laki pun tak budak ni, nak kata perempuan pun tak budak ni. Hak perempuan pun dia tak ada, hak laki pun tak ada. Allah Ta'ala jadi kat dia. Maka nak kategori apa ni Ustaz? Nak kategori apa ni? Kategori dia ialah tunggu dia cukup umur. Bila dia cukup umur, dia tumbuh misai ke, tumbuh janggut ke, tumbuh tang dada. Kalau dia cukup umur, dia keluar tang dada, dia perempuan. Kalau dia cukup umur, misai keluar, halkum pun timbul, suara pun macam ramli sarip, maka dia adalah lelaki. Itu kalau tak ada langsung. Dia cuma ada saluran untuk kencing saja. Okey Ustaz. Anak saya ni, dia lelaki. Okey. Dia tak ada hak perempuan punya. Okey. Dia betul lelaki lah. Nama dia pun Mijat. Okey. So, apa masalah dia? Jadi dia kata dia perempuan Ustaz? Tak. Dia lelaki. Tapi dia macam jalan lembut-lembut Ustaz? Dia lelaki. Sebab dia ada jantina. Lelaki sahaja. Dalam bahasa kita, darai pun boleh, bapuk pun boleh, pondan pun boleh. Haram tak dia potong Ustaz? Haram. Haram tak dia berpakaian perempuan Ustaz? Haram. Sebab dia adalah lelaki. Dia bukan khunsa. Khunsa hak saya sebut tadi. Yang hak lembut lelaki berpakaian perempuan. Yang tu pondan. Haram. Hukum dia dilaknat. Jadi jangan duk kata pula, you all tak faham. I ni perempuan tau. I terkurung di dalam tubuh lelaki. Macam mana? I perempuan, okey? Naluri I perempuan. Tapi I terkurung dalam tubuh lelaki. You all tak faham. Sudah. Sepak lagi ni. Tak faham. Ambil cok kelapa sawit tu. Bila hancur kelapa sawit, badan jadi keras. Pergi buat jalan tar tengah jalan tu. Pergi tutup highway tu. Pergi pasang tar. Jadi keras lah badan tu. Sebab kita tak nafikan ada juga orang laki-laki yang lembut. Ada. Memang dia lembut. Panas. Memang macam tu. Kalau hang asuk, memang jadi pondan. Cuba pergi masuk pertahanan awam ke, pergi tangkap ular ke. Pergi masuk bomba ke, padam api ke, apa, cerahlah dia. Tegaklah dia. Ni dah tahu lembut, pergi masuk pula bak solek menyolek. Memang lembut lah.
Dah tak ada sikit lembut, pergi mengajar masak pula ayah, perempuan dia nak mengajar masak ayah. Oh, memang lembut lah tentu. Itu bukan khunsa. Boleh faham tak? Jadi tuan-tuan, tak ada istilah Allah Ta'ala ni jadi tiga dah. Allah tetap jadikan dua, lelaki dan perempuan. Cuma ada kes-kes tertentu yang ni ada dua jantina. Yang ni pula ada 20 jari. Yang ni pula ada 2 kepala, bercantung 2. Macam itulah kejadian dia. Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan dia. Baik. Kemudian, Nabi SAW menyebutkan, dibuat di dalam satu hadis, an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman bin Maz'un wa atal qabra fa hasa salasa hasayatin wa huwa qa'im. Ini dia. Baik. Daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman bin Maz'un. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembahyangkan mayat Utsman bin Maz'un. Sebutan yang betulnya Utsman. Mai kita ni Osman, bukan Osman, Utsman. Ain sa, Utsman. Mai pada kita ni Piramli tukar nama. Awak cek tukar nama. Kasih selamat kan bagus. Awak tukar nama Utsman Jailani. Sebutan yang betulnya Utsman. Utsman bin Maz'un mati, Nabi semayangkan mayat dia. Bila pergi hantar mayat dia di kubur, Nabi buat apa? Wa atal qabra, Nabi pergi di kubur dia, fa hasa salasa hasayatin wa huwa qa'im. Nabi letakkan di kubur, sebelum mayat tu nak dikebumikan, Nabi ambil 3 rauk tanah, Nabi letakkan dalam liang lahat dia. Nabi rauk tanah 3 kali, Nabi letakkan dalam liang lahat dia. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita bukan tak jumpa hadis ni. Hadis, Nabi ambil tanah, letak dulu. Nabi ambil tanah, sendai belakang dia dulu. Bahasa orang kita ni, di belah-belah orang Melayu kita ni, dia ambil tanah tu, dia bubuh dalam bantai, dia lapik. Kadang-kadang dia gumpai tanah, dia bubuh. Setengah orang kata, apa buat lagu tu? Ada perbuatan dia dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kenapa ada orang bantah benda-benda yang kita baca ni? Dia bantah wujudnya perselisihan pendapat dalam masyarakat kita kerana satu-satu fahaman yang dia pegang. Bila satu faham yang dia pegang dan dia tak nak ubah fahaman tu, maka itulah punca nak jadi berbalah sama-sama kita. Macam saya lah. Saya masak nasi style lama. Basuh berah, kemudian tanak nasi, guna dapur gas. Maka saya pun tunggulah bila dia nak menggelegak. Selagi dia menggelegak, kita kacau pula. Lagi tudung sat, lagi tudung buka sikit, jangan rapat sangat. Lama-lama masak, tutup api. Tu style lama tu. Ada hak style lagi lama pula. Ada hak lagi lama guna dapur kayu tu kan. Hitam muka-muka domba. Lagi seksa mangah ni. Ada hak lagi dhaif pula, masak nasi dalam berah. Dia dulu komando. Masak nasi dalam buluh. Dia dulu komando, duduk dalam hutan, bawa berah, nak masak dalam apa ni? Ambil buluh buat macam lemang, duk bakar nasi. Ada juga. Ada hak jenis canggih sekarang ni, dia guna nasi dapur, periuk karan, main tekan saja, betul main lato-lato. Sekali masak dia tendang sendiri dah. Ada hak lagi canggih pula, sak je, pressure cooker. 5 minit tak sampai, meletup dengan rumah, meletup sekali. Nasi punya besar. Jadi semuanya ni masak nasi ni. Pressure cooker pun masak nasi, rice cooker pun masak nasi, periuk cooker gas pun masak nasi, periuk cooker guna dapur kayu pun betul, masak nasi dalam buluh lemang pun betul, semua betul belakang. Tapi bila ada orang kata,
Yang betulnya, masak nasi guna dapur gas dia betul. Hak lain semua tak betul. Itu punca nak bergaduh. Masak nasi guna apa? Kami guna periuk karang. Oh, tak betul, tak betul. Guna apa? Kami guna dapur kayu. Oh, tak betul, tak betul. Guna apa? Kami guna bulu lemak. Lagi tak betul. Itu hak betul apa? Hak betul aku ya. Itu punca dia. Sebab tu kita ni ada dalam agama, dalam ajaran kita hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ada orang yang faham ini hadis dhaif, tak boleh pakai. Ni hadis dhaif, tak boleh pakai. Kita kata dak, hadis dhaif boleh pakai. Tambah-tambah pula makna dia betul dengan hadis sahih. Kalau hadis dhaif tu, makna dalam hadis tu tak lari makna daripada hadis-hadis yang sahih. Maknanya hadis dhaif tu boleh dipakai. Yang kedua, hadis dhaif tu boleh dipakai kalau tak berdasar, tak mengambil pada hukum. Hukum dia mengambil kepada fadhil amal. Dia ambil daripada kelebihan berbuat amalan. Hadis dhaif boleh dipakai. Kan selesai. Tapi bagi pahaman setengah-setengah orang, tak boleh pakai hadis dhaif. Tak boleh. Ini dhaif jiddan. Sudah. Bila langsung tak boleh pakai, benda tu ada hadis. Sebab tu setengah ulama dia tengok benda ni untuk menjadi fadail amal, maka hukum dia boleh. Tapi ada setengah kata tak boleh. Maka bergaduhlah masyarakat. Macam tadilah Pak siapa masak nasi guna rice cooker. Pakai dapur gas lah. Tak aku suka aku nak pakai yang ni apa masalah. Tak betul hak ni je betul. Tu jadi punca bergaduh. Cubalah kita berlapang dada. Baik, cuba tengok dalam hadis ni. Riwayat Ad-Daruqutni. Nabi SAW, bila dia tengok mayat Uthman bin Maz'un, dia pergi berdiri di tepi kubur, mayat kubur Uthman tadi, dan dia ambil tanah, dia letakkan 3 raup, menggunakan kedua-dua belah tangan Rasulullah letak. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil hak perbuatan Nabi SAW, raup dua-dua tangan tuan-tuan, pergi letak sekali, raup lagi sekali, dua-dua tangan, pergi letak sekali, raup kali ketiga, pergi letak sekali, raup menggunakan kedua-dua belah tangan. Lepas tu, silakan timbus, tuan-tuan. Itu yang diperbuat oleh Nabi SAW. Jadi, tak payahlah kita hari ini, bila tengok mayat, bila diletakkan ada sarung bantal kecil, lapik kepala dia, lapik belakang dia, ataupun ada tu imam pergi kepai tanah, pergi lempak, kita kata apa ni? Sabar dulu. Ada perbuatan itu diperbuat oleh Nabi SAW. Baik. Dan sunat ditinggikan tanah kubur tadi sekira-kira sejengkai. Ditimbus dia tu supaya sejengkai. Tapi taklah sampai tinggi sangat. Sampai membusuk tinggi. Yang tuan-tuan duk tengok dalam TV tu, Allah, mayat ni mengandung ke apa tinggi sangat. Sejengkai saja. Okey. Baru ni saya pergi tengok satu mayat, Allah, dia pun korek liang lahat tu. Cukup cangkak dah. Tak tahu nak tegak tempat orang. Nak tegur ni buat muka pandai lagi, marah orang pula. Tapi cangkak sangat. Sengkat. Dia sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita boleh ingat bahawa binatang buah, binatang ke apa tak boleh korek dia. Okey, tengok rendah macam ni, gayat kita tuan. Buatnya dia balik malam ni jenuh ni. InsyaAllah tak boleh balik. Dah mati nak balik. Siapa? Orang dulu-dulu seingat kita bila mayat tu hapus tu. Hak turun diri tu hapus. Ni hak turun diri mu hak dada dia. Kalau boleh dalam sikit. Supaya tak ada lah binatang boleh korek ambil. Ataupun manusia korek ambil. Ada ke Ustaz orang korek ambil? Ada. Mereka cari kain kapan. Untuk amalan sihir. Yang kedua, untuk amalan konon-kononnya perubatan. Antara perubatan yang memerlukan kain kapan mayat ialah untuk berubat saka.
bagi orang yang percaya pada saka. Dia kata nak berubat saka, kena pi kubur mak dia ke, mayat bapak dia ke, korek ambil kain kapan. Gunting sebesar 4 jari. Ramai kat dia. Bila sampai dekat dia, dia bubuh dalam gelas, ada air semua, jampi, yak nyinsun, mata kaji, semua rinsing. Maka dia bagi minum. Minum. Nak buang saka. Minum seminggu, mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz, apa hukum saya minum kain kapan mayat tu? Mayat siapa? Ayah saya. Pak saya apa? Saya ada saka. Bomo kata, nak hilang saka, kena minum kain kapan mayat ayah. Dah minum dah? Dah. Tu nak tanya Ustaz tu, apa hukum minum? Saya kata, tak payah tanya. Dah buat. Patut sebelum korek tanya. Bab minum tu, satu bab. Bab minum kain kapan tu satu bab. Yang saya nak tegak sangat-sangat, pak saya apa? Pi korek kubur. Haram pi korek kubur tanpa sebab. Abang korek kubur tu sebab nak curi ambil kain kapan dia, tu tak dibenarkan syarak. Tak boleh. Abang tak kesian ke dekat ayah abang? Abang pi korek kubur dia. Tak kesian ke? Yang keduanya, yang abang telan kain kapan punya ayam tu pasal apa? Abang pergi ke dapur, ambil kain buruk aduk lat lantai tu, cuba abang pergi rendam minum. Abang pun tak teringin. Padahal tu lak lantai, lak tangan, lak hingui. Yang ni kain kapan ni duk bungkus mayat, mayat tu dah membusuk, mayat tu dah keluar ulat, mayat tu dah keluar danor, mayat tu dah reput. Campur dengan kain, abang pergi rendam pula. Allah malaikat suntu pula. Elok lah. Percaya benda-benda yang bukan-bukan. Tak, saya sakit saka. Ustaz faham tak? Faham? Ustaz faham tak saya saka? Faham? Tapi abang tahu mana abang ada saka? Bomoh bagi tahu. Mana dia tahu? Kalau dia abang masuk hantu, dia tanya, siapa hang? Saka tok nenek dia. Siapa pun boleh mengaku. Benda setan. Abang nak tuduh ayah abang bela hantu raya. Abang nak tuduh ayah abang bela pontianak ke apa ke. Bela jin. Abang dah tuduh abang, ayah abang syirik. Abang dah tuduh ayah abang ni buat dosa besar. Abang tak malu ke pergi tuduh ayah dan ayah tak boleh jawab tuduhan abang? Kalau dia tak bela, abang tuduh dia bela, apa hukum? Tapi saya sakit Ustaz. Kalau sakit, ubat sajalah. Yang hang cari punca saka maka tu pasal apa? Penyakit kita hari ni, saka. Ni isteri saya tak boleh tidur ni. Saka ni. Semua saka. Hang nak tuduh tok orang bela hantu. Hang nak tuduh tok nenek orang syirik ke? Jadi tuan-tuan, kalau sakit berubat saja. Tak payah tanya siapa buat. Selalu orang bila sakit pergi jumpa bomoh, bomoh pegang atas ubur-ubur ni. Cakap. Siapa tuan hang? Cakap. Tak mau. Cakap. Siapa hantar hang? Tak mau. Kalau tak mau, aku bunuh hang. Auzubillah. Oi. Lagi derah. Auzubillah. Tekan pula. Aduh. Tak sakit apa. Dia ambilnya paku, dikepit celah-celah jari. Jari kaki. Cakap, dari mana cakap? Tak mau lagi. Aduh. Tuan-tuan, yang tak masuk hantu pun kalau kepit dengan paku, sakit mesti buat. Ada yang pergi ambil lada hitam, dia bubuh antara celah kuku dengan isi. Tekan. Cakap, aduh memang sakit. Yang tak masuk hantu pun sakit tau. Tak percaya cuba buat kat isteri. Balik ke abang cuba buat. Satu flat, isteri menjerit. Masuk hantu dah. Tak hantu apa, dia sakit. Cara paling senang, nak lepaskan lada hitam paku tadi apa? Sebut je siapa pun. Cakap, siapa? Ustaz Azim. Tu dia. Kan saya kata, dia kata. Kata nak mengajar, rupanya kena kita. Nampak tak? Okey, jadi jangan duk percaya untuk benda-benda ni. Jin tu ada.
Saka tu pun ada, tapi taklah semua orang ada saka. Janganlah sampai pergi korek kubur, pergi cari pula mayat bapak, pergi ambil kain kapan dia ni, benda pelik ni tuan-tuan ni. Baik, kemudian ada juga perbuatan Rasulullah ketika berada di kubur, Rasulullah ambil air sejuk, ambil air yang bersih dan Rasulullah jirus di atas kubur. Pada siapa Rasulullah buat? Rasulullah menjirus kubur tadi kepada kubur putra baginda Ibrahim dan sahabat Nabi iaitu Uthman bin Maz'un. Jadi apa tujuan Ustaz pergi siram kubur tu? Macam kita orang Malaysia ni bawa jug beli kat Ismail Group. Tak pun IKEA. Kain putih pula ikat. Tak payah kain putih pun tak apa. Ada hak bawa cerek, hak jenis jernih, zinc tu. Cerek tu. Bawa lah pada rumah, hui, nak siram. Boleh? Ustaz, kalau tak ada cerek, Ustaz boleh guna botol mineral? Boleh? Pasal apa tujuan dia buat, Ustaz? Tak tahu. Kita tengok Nabi buat, kita buat saja. Kita bukan tahu. Macam Sayyidina Umar, dia cium Hajarul Aswad. Dia tengok batu ni. Pasal Nabi cium, aku cium. Umar Al-Khattab, bila dia cium Hajarul Aswad tu, batu tu. Aku tengok Rasulullah cium, aku cium kau. Sebab apa kau cium? Nabi buat. Orang hari ni, dia tanya macam-macam. Kita pening nak jawab. Jadi pening tuan-tuan. Terlalu banyak tanya sangat. Jadi susah kita nak jawab. Sebab tu ulama-ulama ada berpendapat bahawa tujuan dia ialah supaya kubur tadi menjadi basah. Sebab duduk di padang pasir, di tanah kering, dia punya berdebu. Dia punya asap debu itu banyak, bila tiup angin, maka disiram dengan air supaya tanah tadi basah. Buat permulaan dia. Yang kedua, supaya tanah tadi jadi kejap dan sebagainya. Itu ulama-ulama berpendapat. Kenapa disiram air? Maka hukum menyiram air itu boleh. Ada yang bubuh air bidara, ada yang bubuh air tak wangi tu mau apa tu, mawar, letak di situ, boleh. Ada yang bubuh daun pandan. Tu pulang. Saya kata daun pandan tu buat kuih cara. Buat kuih cara lah, senang apa masalah. Tak. Orang kita ni asal mati je, cari daun pandan. Dia bagi seorang satu, selai, dua helai, pakai daun. Saya tanya pada orang yang bagi daun pandan tu, makcik, untuk apa? Dia kata nak bagi orang tolong duk perpih dia benda tu. Yalah, untuk apa? Saya nak tabur kat kubur, kau wangi ke, campur air siram sekali ke. Yalah, sebab apa? Tak tahu, orang tua-tua buat, kita ikut sajalah. Yalah, mesti ada sebab. Kita pun tanya juga. Saya jumpa satu jawapan. Satu jawapan tu saya jumpa. Dia kata, Ustaz, bila orang perempuan mai ziarah mayat, dia pun suka cari dinding, duduk sila simpuh tu, duduk dia. Masa tu tak ada handphone, tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, TikTok, tak ada, pakai duduk diam. Jadi daripada duduk diam, baik bagi kerja, daun pandan. Hang buat kerja, supaya nampak ada kerja. Dan yang kedua dia kata, Ustaz, orang perempuan ni bila duduk ramai-ramai, pakai duduk bisik. Ya Allah, anak dia tak balik. Tak tahu tak balik lah. Kata telefon tak main-main. Jadi nak bagi mereka diam, ambil daun pandan tu, hang baca Qul huwallahu, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Supaya ada kerja daripada duduk menyimbang. Oh. Tu tujuan dia. Orang tua ni lah hak saya tanya ni. Betul tak betul? Dia. Kalau dia bohong saya bohong tak? Supaya masing-masing buat kerja. Jangan duduk menyimbang. Masing-masing baca Quran daripada duduk tidur saja. Tu tujuan dia. Waktu duduk perupih daun pandan tu, baca Qul huwallahu, dia kata. Supaya dapat pahala, niat sedekah pahala pada si mati. Baik. Jadi tuan-tuan, kita ambil air, kita siram. Boleh. Sekarang kalau nak siram air tu berbaris. Mula-mula isteri dia siram. Sekali lagi kawan dia pula, anak pula lah.
Macam duk pengantin, duk sirah ayat mawar. Tak apa, silakan. Cuma timbul masalah. Yang isteri dia pi kubur, yang tu. Boleh tak orang perempuan kalau suami mati, duduk di rumah sudah. Nanti habis iddah pi. Ni dia sampai awal sekali. Mayat tak sampai, isteri sampai dah. Sudah. Jadi akak-akak kalau suami meninggal, duduk di rumah. Dah tengok suami dah apa semua dah. Bye-bye bang, bye-bye. Dah boleh. Sebab kita dalam iddah. Jadi habiskanlah di rumah, nanti habis iddah ajak anak pergi kubur. Hak tu paling afdal sekali. Hak bagi orang perempuan yang kematian suami dia. Baik. Ada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Hadis riwayat Abu Daud wa sahihah al-Hakim. Baik, diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hakim. An Utsman bin Affan, daripada Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menanam mayat, idza faragha min dafnil mayyit, bukan mayat, mayit. Tapi orang Melayu dah jadi mayat, belasah je lah. Sebutan yang betulnya mayit. Okey, usalli ala hadzal mayit. Kita tak sebut usalli ala hadzal mayat. Mayat tu bahasa kita. Popularnya mayat sampai letak pada Honda Civic. Tu jenis apa tu? Civic mayat. Ada juga orang pekak letak pada Honda tu apa? Honda pekak pun ada juga tuan. Kesian dekat Honda. Pekak pun dapat kat dia. Baik, tuan-tuan. Mayat yang betulnya mayit. Bahasa satu lagi nama dia janazah. Satu janazah, satu lagi jinazah. Orang Melayu dia sebut apa? Jenazah. Jadi yang betulnya apa Ustaz? Janazah lain, jinazah lain. Janazah, mayit ataupun mayat orang. Nama dia apa? Janazah. Bilakah janazah akan sampai? Maka dia pun sampai, jenazah tadi pun sampai. Naik apa? Van, jinazah. Boleh faham? Janazah itu dibawa menaiki van jenazah. Janazah itu dibawa menaiki van jenazah. Gitu kaedah dia. Kalau tak nak guna perkataan mayit, kita pakai jah. Habis tu Ustaz, yang orang Melayu sekarang sebut jenazah. Jenazah itu dibawa menggunakan van jenazah. Belasah sajalah, janji orang faham. Okey, nak buat macam mana? Dah jadi umum balua, kata orang Perak, umum balua dah pakai. Pi ubah jadi mayit, lain macam pula. Tapi kalau tak diubah, lama-lama kekal lah macam itu. Macam dulu-dulu, tiap-tiap hari, bila hang buka puasa? Di mana hang buka puasa? Dulu, mai 10 tahun ni, iftar. Iftar di mana? Nampak. Sebab orang mula memperkenalkan perkataan iftar. La tulis kat masjid pun, jadual iftar. Masjid ittifaq. Dulu, jadual berbuka puasa. Sejak ustaz duk sebut iftar, lama-lama, iftar lah sekarang ni. Dia jadi kebiasaan dah. Jadi kalau tuan-tuan nak ubah, ubah. Jadi kebiasaan kita yang betul, membiasakan yang betul. Tapi taklah berdosa. Panggil mayat, tak berdosa. Cuma sebutan dia mayit.
Kalau sebut mayat, tak dosa, tak jejak hukum pun. Harus baik. Maka Nabi bila sampai dekat mayit, min dafnil mayit, apa dia buat? Waqafa alaihi. Nabi berdiri sekejap. Nabi tak terus balik. Nabi duduk berdiri situ. Dan Nabi kata apa? Istaghfiru li akhikum. Maka mohonlah ampun kepada Allah supaya diampunkan dosa saudara kamu yang baru mati ni, yang baru dikebumikan ni. Was'alu lahu at-tathbit. Dan mohonlah kepada Allah supaya dia teguh i'tiqadnya berdasarkan kalimah tauhid di dalam kubur. Fa innahu al-an yus'al. Kerana sesungguhnya dia sekarang sedang disoal di dalam kubur. Nampak? Hadis sahih. Nabi bila ke bumi mayat, dia tak terus balik. Dia tak macam setengah orang balik. Tak nak. Balik. Nabi berdiri dan Nabi cakap pada sahabat, istaghfiru li akhikum. Wahai sahabat-sahabat semua, minta ampunlah kepada Allah bagi pihak dia. Mintalah pada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan saudara kamu. 2, mohonlah kepada Allah, mudah-mudahan dia kekal atas kalimah tauhid di dalam kubur. Sebab dia sekarang sedang disoal. Tuan-tuan, berapa ramai hari ni kalau kena soal dalam dunia pun, sebelum soal cakap lain, lepas kena soal swing lain. Itu dalam dunia ni. Bila bercakap, berdengar-dengar, bombang, kena soal siasat, diam keluar. Menung. Ya. Sebelum kena soal, ya tak buat. Lepas kena soal, ya saya buat. Itu dalam dunia. Kena soal jadi biolog. Tuan-tuan pernah dengar cerita orang kena soal masalah rasuah. Elok nak menguap, ngantuk. Keluar soal siasat. Tengah mengantuk tu. Oh, tuan-tuan, sebab tu jangan duk ambil rasuah. Tak pasal, tuan-tuan. Tak pasal, tuan-tuan. Saya pergi sembahyang Jumaat. Habis sembahyang Jumaat, saya baca khutbah satu masjid. Bila saya keluar pergi kereta, nak balik, saya tengok satu sahabat ni. Tangan duduk ke belakang, jalan. Kenapa, abang? Saya kena tangkap, Ustaz. Kenapa pula? Kes SPRM, Ustaz. Oh, sudah. Saya tengok patut pegawai 4-5 orang duk iring dia berjalan ni. Oh, Masya Allah. Berapa hari, tuan-tuan, dia duduk dalam lokap SPRM kena soal siasat. Lepas tu saya cari dia balik. Macam mana, Abang Haji? Allah, Ustaz. Saya ni orang fitnah, Ustaz. Tapi itu dia lah. Tara tu pun kena soal lah. Bayangkan kena soal dalam kubur. Nak balik tak boleh. Nak minta telefon tak boleh. Lawyer tak ada. Tak tahu kok isteri teman mayat suami dalam kubur. Tak pun suami teman mayat isteri dalam kubur. Waktu mayat tu isteri masuk, suami turun sekali. Tok Hadi, kabur saya sekali lah. Sebab kami dah janji sehidup semati lagi pun kalau isteri tak boleh jawab muka nangkir, saya boleh ada. Kabur agak-agak ada suami lagu tu, tuan. Tobat lahum tak ada. Lakum dinukum waliyadin. Padahal duduk atas dunia dulu mula-mula menikah, mini love. Lepas tu, big love. Punya sayangnya lah. Mai kubuk hang seorang lah tu. Ada tak suami pergi teman? Tak ada lah. Teriak 3 hari, lepas tu celek mata. Tengok hak mana pula ni. Kita seorang-seorang tu dalam kubur, bukan ada lawyer, bukan ada siapa. Sebab tu Nabi kata, untuk mayat yang dalam kubur tu, kita yang hidup ni boleh tolong doa dekat dia. Kita tolong doa. Yang kita tanam tu bukan batang pisang. Yang kita tanam tu isteri kita, suami kita, mak kita, anak kita, pak kita, jiran kita, kawan kita. Sebab tu Nabi sebut, istaghfiru li akhikum. Mintalah ampun kamu pada saudara kamu. Minta mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dia. Jadi taklah salah bila kita habis-habis kita tanam mayat, taklah salah kita baca talqin. Dalam talqin tadi ada doa. Dalam talqin tadi ada surah Toha ayat 55.
Dalam talqin tadi ada doa supaya diteguhkan pendirian kamu atas kalimah La ilaha illallah. Kalaulah benda tu tak ada manfaat, takkan Nabi suruh baca. Kalaulah benda tu tak sampai pada mayat, yang saya baca ni hadis, takkan Nabi suruh baca kalau benda tu tak sampai dan tak ada manfaat kepada si mati. Ni kena jelas ni tuan-tuan oi. Besok kita mati, besok anak kita tak mau baca apa. Telkin tak mau baca, doa pun tak apa pun tak mau. Pasal apa hang tak baca kat mak hang? Tak sampai. Yang mak duk nganga oi. Dia pun nak harap doa. Dalam kita duk hidup ni pun kita duk harap doa orang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni untuk diri sendiri pun tak dan berdoa. Cuba tengok lepas sembahyang, berapa ramai yang berdoa. Saya pun tak berdoa. Lepas sembahyang pergi tandas terus. Ada setengah orang dia tak ke tandas, lepas doa start orang tu belah terus. Lepas sembahyang tak ada doa dah, belah terus. Ada yang lepas-lepas sembahyang tu terus nyimbang terus. Ada yang lepas-lepas sembahyang lunjur kaki, pergi seluk tangan dalam poket. Ingat nak buat apa? Buat keluar handphone. Terus baca handphone. Doa pun tak lah. Dan ada juga yang doa halal-balal. Amin pun tak sebut. Ada pokok mulut. Kalau dia ada masalah baru sebut amin. Amin. Yang tak ada masalah, ya Allah. Macam selalulah ya Allah. Tu je doa dia. Macam selalu dia kata. Lah. Siapa yang kita harap doa untuk kita? Anak-anak yatim. Sebab tu kita ni bagi makan pada anak yatim. Doa mereka tu kita nak. Fakir miskin, doa kita tu kita nak. Saya dalam minggu ni tiap-tiap hari dalam TV. 6:30 pagi saya di TV Hijrah. Nama dia Sedekah Infak Subuh. Infak subuh, sedekah subuh. 6:30 sampai pukul 7. Pengacara tu tanya ustaz, kenapa yang kita dituntut untuk bersedekah waktu subuh? Saya kata, kita ni nak doa pada orang. Nak duit, alhamdulillah kita ada duit. Nak nasi, kita ada beras. Nak kereta, kita ada 3. Nak rumah, kita ada 4 biji. Nak isteri ada 8. Oh, 8 pula ada 2 isteri, seorang isteri. Nak suami pun kita ada. Tapi kita nak doa. Kita sedekah dekat orang masjid. Bila siap masjid, mereka doa, ya Allah, mudahlah rezeki pada orang yang wakaf ni, ya Allah. Bila kita bayar zakat, pejabat agama tu, pejabat zakat tu bagi dekat orang asnaf, mereka doa, ya Allah, murahkanlah rezeki, panjanglah umur orang bayar zakat. Yang ni yang kita nak, doa. Kalau hak dalam dunia waktu hidup kita perlukan doa mereka, takkan dah mati tak perlukan doa orang. Waktu hidup kita boleh usaha sendiri, tapi dah mati dalam kubur nak usaha apa? Nak semayang tak boleh, nak baca Quran tak boleh, bayar zakat tak boleh, main nak balik dengar ceramah Ustaz Kazim tak boleh. Kalaulah mayat semua boleh balik lepas mati, penuh masjid. Semua mayat. Ramai orang, sebelah kubur. Masjid kami depan kubur. Pakat mereka duk rasa kubur macam mana. Mai sembahyang. Dulu mana ada pupuk ni sembahyang. Lepas mati pun mai. Mana ada bunyi macam tu tuan-tuan. Tanggunglah hang duk dalam kubur. Sebab tu dia duk harap doa. Dia nak minta ampun pun Allah tak ampun dah. Allah ampunkan aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Duduk dalam kubur. Sebab tu Nabi kata, kita yang hidup, minta Allah ampunkan dia. Ya Allah, dengan rahmatmu, ya Allah, ampunkanlah dosa si mati, ya Allah. Ampunkanlah dosa si mati, ya Allah. Cuba ingat balik. Bila kita baca talqin. Ya Allah, kalaulah Engkau mengazabkan dia di dalam kubur, ya Allah, itu lantaran dosa-dosanya, ya Allah. Tapi apalah kiranya rahmat-Mu, ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosanya.
Itu yang disusun dalam talqin. Diambil pada hadis yang kita baca ni, istaghfiru li akhikum. Macam mana tuan-tuan nak minta pada Allah yang Maha Pemurah, ampunkan si mati ni, ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah ketika hidup di dalam dunia sangat baik orangnya ya Allah, keampunkanlah dosa-dosanya ya Allah. Satu. Yang kedua, talqin. Talqin ini ada beberapa talqin. Kita sebut laqinu. Laqinu 'inda mautakum. Bacalah talqin pada orang yang berada pada saat kematian. Apa dia talqin? Mengajar dia mengucap. Talqin mengajar dia supaya teguh pendirian. Baik, apa dia talqin? Bila kita tengok satu orang dah sedang menghadapi sakaratul maut. Macam mana Ustaz menghadapi sakaratul maut? Kita tengok hidung dia jatuh dah, duduk tidur atas katil tu. Hidung dia jatuh. Kak Leha balik lagi tengok hidung jatuh. Baru 2 hari lepas ada orang tegur, Ustaz, telinga Ustaz sebelah kiri ni dia macam jatuh. No? Oh sudah, nak mati dah apa aku ni. Susah hati saya tuan-tuan, dia tegur. Telinga ni jatuh sebelah. Saya kata, insyaAllah, biasa tu. Jangan jatuh dua-dua belah. Jatuh dua-dua belah tu nak mati kot. Yang ketiga, mata tu terbeliak, duk tengok di atas. Yang keempat, bila bunyi gar-garah. Itu gar-garah. Yang satu lagi, tu nama dia berdengkur. Yang tu berdengkur, tuan-tuan. Buruk dia bunyi berdengkur dia. Yang gar-garah tu bunyi macam lembu kena sembelih. Lembu kena sembelih tu, lepas kena sembelih tu, dia nak habis nyawa cuma. Itu maknanya dia dah sampai sakarat. Mata dia tegak. Okey, talqinkan dia. Masa tu, talqinkan dia supaya dia teguh pendirian. Maksudnya apa Ustaz? Jangan baca pula. Hai Kazim bin Nazirah. Hei, dia tak mati. Bukan macam itu. Duk kat telinga dia. La ilaha illallah. Itulah nama dia talqin. La ilaha illallah. Kita tengok mata dia. La ilaha illallah. Mengucap tu. Dia mengucap tu. Jangan tuan-tuan faham, orang yang sakit nak mati ni, dia mengucap tu kemas. Macam hak dalam drama tu. Mak mengucap, mak. La ilaha illallah. Puk mati. Eleng kau. Ini macam puk mati gitu kan? Orang hak sakit ni cakap tak lepas, kena pula stroke, lidah bergulung. Takkan la ilaha. Takkan macam tu. Ikut dia. Orang aksiden tengah jalan tu. Darah membuak keluar ni. Lepas tu kita duk ampu dia tu. Mat, ngucap mat. La ilaha illallah. Abang-abang jangan. Mat, ngucap mat. Ngucap mat. Ngucap mat. Tengah doa suruh dia mengucap, motor lain langgar kita pula. 2 orang mengucap kata. Jadi tuan-tuan, bukan suruh dia mengucap. Tuan-tuan sebut. La ilaha illallah. Dia ikut. Sebab dia tak tahu dah. Dia hanya dengar apa yang kita cakap. Kalau kita kata mengucap mak, mengucap mak, mengucap. Oh sudah, dia tak faham kan? Sebab tu saya kata tadi, la ilaha illallah. Baca. Dan kalau dia sebut tu, kira betul ya, mengikut keadaan dia lah. Ada setengah orang susah nak sebut. Ada lancar yang sebut. Ada yang terang dan jelas. Ada yang mulut lidah bergulung. La ilallah. Itu betul ya tak? Lidah dia stroke. Jangan yang mengajar tu pula ustaz tajwid. La ilaha illallah. Mat, la tu 4 harakat. La ilaha. Tuan-tuan tarik telinga guru tajwid tu pintuk ke bawah. Ni bukan kelas tajwid. Ni kelas nak mati. La ilaha illallah.
Jadi perbuatan mengajar orang yang sakit nak mati mengucap, nama dia apa? Talqin. Meneguhkan pendirian dia sebelum dia mati. Talqin nombor 1. Bila dibawa ke tanah perkuburan, dimasukkan ke dalam tanah kubur, ditimbus, Nabi kata, jangan balik lagi, Nabi kata. Was'alu lahu at-tathbit. Minta kepada Allah supaya si mati itu teguh pendirian dia atas kalimah la ilaha illallah. Sebab tu orang Melayu bubuh talqin lagi sekali. Tadi talqin waktu nak mati, sekarang talqin dalam kubur. Dia dalam kubur, kita di atas. Sebab tu tuan-tuan tengok bacaan talqin, imam akan sebut, wahai si fulan dan si fulan, berpegang teguhlah kamu dengan kalimah tauhid la ilaha illallah yang kamu pegang ketika kamu hidup di dunia. Maka beriktikadlah kamu dengan tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruhnya. Peganglah, genggamlah, tetaplah kamu dengan kalimah la ilaha illallah sampailah hari kiamat. Nampak? Itu doa talqin. Jadi jangan orang pula kata, macamlah dia tu dengar. Macamlah mayat tu dengar. Sabar sat dulu, ni hadis Sahih sebut. Kita minta kepada Allah, teguhkan dia. Sebab apa? Sebab yang nak main soal ni bukan inspektor. Yang nak soal mayat ni bukan inspektor. Kamu apa? Langsung kopra ya? Langsung kopra ya? Bukan inspektor tu, tuan. Faham? Tak faham? Tak. Yang nak soal dalam kubur ni, hak tak pernah senyum. Nama dia Munkar dan Nakir. Sebut betul-betul. Munkar dan Nakir. Munkar. Bukan mungkar. Mungkar jahat tu. Perbuatan mungkar. Okey. Itu yang dulu saya sebut tu. Ada satu YB ni cerita lama. Main resmi ceramah saya. Saya merasa berbangga kerana dapat bersama dengan ceramah pada malam ini. Kerana ceramah ini merupakan satu usaha amar ma'ruf munkar nangkir. Eloklah. Amar ma'ruf munkar nangkir. Yang kata amar ma'ruf nahi mungkar. Kejadah apa tak tersedak malaikat dalam kubur. Apa petik-petik nama orang pula. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau malaikat mungkar dan nakir. Kan jauh tu bunyi dia, tuan-tuan. Baik. Kemudian kata Nabi, fa innahu al-an yus'alu. Kerana sekarang ni dia sedang disoal. Masya Allah. Kita kena soal dengan polis terapik pun susah hati. Masa tu lah tertinggal IC. Masa tu baru sedang lesen mampu lama. Padahal duk bawa kereta tiap-tiap hari. Polis tak tahan. Hari tu tahan. Wak keluar lesen. Mampu setahun dah. Allah. Naya dah. Masa polis buat roadblock lah. Masa tu baru nak pakai tali keledar. Henti lah. Tarik dia keras. Tok. Sama lah mau Tadi tak nak pakai. Bila polis ada baru handuk tarik tu duk tok. Jadi kelang kabut. Bayangkan tuan-tuan, kita kalau kena soal dengan isteri pun susah hati. Ni abang-abang ni. Kena soal dengan isteri. Abang pergi mana? Jumpa kawan. Laki perempuan? Laki. Ya ke? Ya, apa pula? Kat mana? Kedai tu. Nasi kandar maju. Makan apa? Makan nasi. Lauk? Lauk udang. Ayam? Teh. Tuan-tuan kalau kena soal lagu tu macam mana? Inspektor dia bertangkap ke kah? Kalau isteri soal pun takut lah. Abang, nombor password handphone abang berapa? Lagi takut. Mana faham? Tak faham sudah. Tobat lah tak bagi. Kata aku tak pernah minta hang punya, hang tak aku pula. Okey, kalau suami dia okey, ambil nombor password dia. Nombor larian ni apa nama hari kita kahwin. Ni tarikh dia. 6 nombor tu.
3168. Mana ada 3131? Abang kita kahwin bila? Buat. Setengah suami dia bagi. Dia tak ada rahsia saya, tak ada rahsia apa. Tak, dia nak tukar saya kan, nak pakai saya, ambil ke dia kan. Saya tak ada apa. Kita betul takut apa kan. Isteri pun percaya. Dia tak tahu dia pejabat ada satu lagi. Handphone tu ada dua. Satu dia boleh umur, satu spare dia pejabat. Begitulah kalau kita ni ada bekalan hak betul. Kita masuk dalam kubur tu dalam keadaan kita betul, insya-Allah. Yang kedua, backup kuat pula. Doa orang ramai hak mai sembahyang, amin. 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 Oi. Yang doa pula semua kaki masjid semua. Alhamdulillah. Anak-anak soleh pula. Wakaf ada pula. Ilmu yang dimanfaat banyak pula. Quran pun dia wakafkan. Sungai pun dia alirkan. Rumah untuk fi sabilillah pun dia buat. Oi, orang macam ni cerah masa depan. Alhamdulillah. Tapi ngucap pun tak boleh. Yang nak doa untuk dia pun tak ada. Dia mati pun orang tak tahu nak doa apa. Lama tak nampak dia. Dia pergi mana? Mati dah. Ya, bila? 6 bulan dah. Seorang pun tak tahu dia mati. Siapa nak doa kat dia? Ni yang jadi takut pada kita ni. Kita punya amalan tak ada ni. Harap anak Quran tak kerti baca. Harap suami kok-kok nak push pahala. Kata nak menikah lagi. Harap isteri kok-kok nak push pahala. Lepas dia aidah, dia pergi menikah lain pula. Nikah pula dengan tukar mandi mayat tu. Lagi tak ada harapan. Baik kita bawa amalan kita. Standby siap-siap. Daripada hadis ini dapat dipaham soal kubur sabit berlaku. Dan masa berlakunya ialah sesudah si mati dikebumikan. Sama ada mayat itu dikebumikan dalam kubur, mayat itu berada dalam perut binatang, ataupun mayat itu hancur lebur, jadi abu, kena bom, terbakar, tak jumpa dah, tulang tak jumpa, mayat pun tak jumpa tak. Tetap ada soal kubur. Jangan tuan-tuan kata, ustaz, mereka hak teknik tu untung kubur apa tak kena, malaikat tak tanya. Tak faham, terjun lalu. Mereka mengenai soal kubur. Ustaz, kawan saya, ustaz, kena makan dengan boya, tak bela, tak jumpa boya tu. Nah, seronok dia. Tak ada apa dalam kubur, dalam boya tu. Dalam boya pun Allah tanya. Jadi ustaz, kalau malaikat tanya dalam perut boya tu terkejut ustaz. Marah buka bum. Oi, apa ni? Tak, jangan tuan-tuan bayang macam tu. Bodoh pergi bayang lagu tu. Dia duduk di alam lain, kita alam lain. Macam Kak Leha bersalin. Kak Leha mengandung. Bila mengandung, ada baby dalam perut. Jangan duk bayang, baby dalam perut tu makan macam Kak Leha makan. Dia alam rahim, Kak Leha tu alam dunia. Alam dunia makan ngap telan. Jangan tuan-tuan faham pula, anak dalam perut duk nganga. Kena nganga sampai turun. Pedah oi. Tuan-tuan ingat macam tu ke? Dia bukan makan kok mulut, dia bukan makan macam kita biasa. Dia alam lain. Alam tak sama antara satu sama lain. Kita alam dunia duk macam ni sempit, himpit-himpit. Nak lapang main duk depan ni, lapang. Alam kubur duduk. Ada yang kubur dia diluaskan 70 hasta. Nak luas apa ustaz? Sebelah kubur, sebelah ustaz. Sebab tu dia tak sama alam. Kita tak boleh nak bayang kubur tu luas macam mana. Macamlah rahim ibu. 3 anak boleh duduk dalam rahim. Nama dia kembar 3. Muat. Kita tengok. Macam mana anak kita 3 orang duduk dalam perut mama. Itulah mama pun penin. Macam mana boleh muat. Yang herannya bila dah keluar 3-3. Susun atas katil. Inilah anak abang 3 orang kembar. Loh.
Dia tengok isteri dia, muat leha. Cuba sumbat balik masuk. Tak muat. Pasal apa tak muat? Sebab mereka dah lahir. Ini alam dunia. Yang tadi muat, sejam tadi muat, 2 jam tadi muat. Itu alam rahim. Alam lain. Masya Allah. Begitulah dengan alam kubur. Macam mana alam kubur? Wallahu a'lam. Tuan-tuan tak boleh pergi ambil kamera, pergi bubuh dalam kubur, tanam. Duk tengok dekat komputer kat rumah. Mak, cakap mak. Malaikat mai mak tu. Buat tali rantai mak. Mak pun datang. Ayah kamu boleh jawab ke? Nampak berat tu mak. Nampak. Tuan-tuan ingat boleh macam tu ke? Taubat lahum. Tak ada. Sebab dia duduk di alam lain. Tapi kita kena yakin bahawa adanya soal. Malah ada kitab yang mengatakan bila kita ni duduk dalam kubur. Tuan-tuan nampak ni Ayah Cho ni. Ni nama dia Ayah Cho. Ayah Cho ni, dia duduk tu bersila. Dalam kubur, mayat tu, dia tak duduk bersila. Dia lunjurkan kaki. Cuba buat saya Cho. Contoh, lunjur kaki. Begitulah bentuk dia. Marrabbuka. Didudukkan, kemudian disoal. Nama dia Duk Cokoh, nama dia. Tegak kaki straight ke depan, jawab. Ni semua orang akan jumpa benda-benda ini. Kemudian, si mati mendapat faedah kebaikan dengan rahmat dan dengan sebab doa orang-orang yang hidup untuknya. Dalil ada dalam Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Balik buka surah Al-Hasyr. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Dalam ayat ini Allah Ta'ala ajar doa, wahai Tuhan kami, ampunkanlah kepada kami, ampunkanlah kepada saudara-saudara kami yang telah mati, allazina sabaquna bil iman. Mereka tu terlebih dahulu mendapat iman daripada kami. Ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Jadi kalau Allah kata orang hidup boleh doa pada orang mati, kenapa hari ni kita kata tak sampai? Ni kau orang baca-baca doa ni mana sampai? Balik. Tak sampai. Surah Al-Hasyr. Buka. Allah yang ajar doa ni. Tang mana hang kata tak sampai? Dia tanya kita balik, hang tahu mana sampai? Lah macam ni, kalau hang nak tahu sampai tak sampai, hang mati dulu. Lepas tu hang telefon kami, sampai tak? Ingat macam tu. Habis tu, orang nak tolong doa kat pak hang, nak doa kat mak hang, marah siapa? Esok hang mati, kami pun doa kat hang. Tuan-tuan yang saya hormati, cubalah kita berlapang dada di dalam membicarakan perkara-perkara ini. Kalau kamu ada dalil, yang ni pun ada dalil. Hiduplah dengan masing-masing punya dalil. Tanpa mengata di antara satu sama lain, tanpa mengutuk satu sama lain dan mempertikaikan amalan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita ada manfaat untuk kuliah kita bersama, insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.